Kembali ke Borak Dalam Geli, podcast Borak Dalam Geli. Episod kali ini bersama dengan saya punya co-host. Dan kita akan bersama-sama dengan tetamu yang ini. Sebelum start tadi kita dah panas. Kita dah panas dah. I dah cakap Abang Zarul. On cepat rekod, cepat rugi footage. Kita nak kenalkan sekarang ni kepada yang tak follow. Kalau dah follow tu memang dah tahu dah. Tahu-tahu saya kenalkan Kak Ros ataupun Tengku Rosmita tau. Ya, betul. Dia ni. Okey, kalau yang dah tahu, dah follow Kak Ros ni, memang dia terkenal dekat TikTok. Memang kalau siapa-siapa naik My Airline tu jumpa Kak Ros akan selfie lah, semua buat video lah. Dan saya punya podcast pun dekat IG, dekat YouTube semua minta, "Bang, bila Kak Ros? Bila Kak Ros?" Oh, yang inilah. Inilah Kak Rosnya. Inilah Kak Ros. I ingat Kak Ros lain. Kak Ros Super Nipen ke? Bukan. I ingat Kak Ros rambut yang lesung batu. Bukan. Rupanya tidak. Itu lain. Kepuk sangat. Okey, alright. Kita jangan membuang masa waktu lagi. Ya. Okey, kita nak tanya Kak Ros lah. Apa sebenarnya? Okey, kita tanya daripada awal lah. My Airline tu kita tolak, simpan sekejap. Kita start daripada macam mana Kak Ros bermula kerjaya sebagai seorang pembaga. Ada terus My Airline ataupun sebelum tu ada hijau lain ke? Kelantan. Kelantan. Welcome to Flight Kelantan. Flight ke Kota Baru ni hari. Kota Baru. Sejak lah. Sejak. Sejak. Okey. Boleh? Asal mana? Okey, Kak Ruh Kelantan Hasar. Okey, Kak Ruh Hasar daripada Maceh, Kelantan. Maceh. Dekat Mika Popek tu. Dekat Mika Popek. Mu dah tahu Mi kapuk pek ni? Ya, dekat Mika Popek. Kak Ruh Hasar Kelantan lah, Maceh. So sekolah mana? Sekolah tak mana. Sekolah Kapopek nama dia. Sekolah Kapopek. Ya, nama dia Sekolah Kapopek. Tapi sekarang ni dah beri nama Sekolah Menengah Seri Intan. Dekat sikit Mat. Dekat sikit. Okey, macam ni. Dekat sikit. Okay. Lepas tu kalau macam Sekolah Kapopek tu kan, Ya. macam mana Kak Ros tahu ada wujudnya? Dah nama Sekolah Kapopek ke? Macam mana tahu ada stewardess punya kerjaya? Memang pada kecil lagi ke ataupun kerana? Tak ada, memang itu nama dia dah Sekolah Kapopek situ. So itu je lah. Apa Kak Ros tahu pasal pramugari umur berapa? Sebenarnya daripada kecil lagi minat tak saya sekolah sebenarnya nak sangat jadi pramugari. Kau boleh keluar daripada perut embok tu terus nak jadi pramugari. Okey, kita tunggulah sampai habis SPM semua. Lepas tu dapat CJ SPM royak kemuk ni nak pergi sekolah pramugari itulah. So sebenarnya cita-cita sebenarnya nak jadi pramugari, kerja dekat bank iaitu sekretari dan juga pembaca berita Kak Ros ni. Mina. Lepas tu dah habis SPM, Kak Ros pergilah ke Kota Baru. Ingat lagi kat Pekalai Cepo. Okey, dah masuk tu banking course. Tak sampai, sepatutnya banking course tu 3 bulan. Tapi dah sampai sebulan orang dah panggil untuk bekerja di Kuala Lumpur. Masa tu Kak Ros memang tak tahulah erti Kuala Lumpur. Dengar Kuala Lumpur sedapnya mai Kuala Lumpur. Kita tak tahu gapo pasal Kuala Lumpur ni. Rupa tak tahu Kuala Lumpur ni. Muka duduk gapo kan? Tapi kau dapat kerja, wah sedap ni, dapat kerja. Masa tu dekat Hong Leong Insurance. Dekat The Well tu. So jadilah mari ni, dengar Mok Mariata banyak ni beg ni macam tak sekelik. Dapat kerja Kuala Lumpur ni. Lepas tu pendekkan cerita, Kak Ros kerja lah on your insurance sebagai key in polisi lah. Ingat lagi di fire department. Lepas tu dah sampai 1998 sampailah 2000 Kak Ros kerja di Hong Leong Insurance. Kita ni adalah hati nak kerja pramugari, nak kerja bank, nak kerja pembaca berita. Tak sampai tahap kita tu situ. Tak sampai tahap kita situ. Tak layak, maksudnya tak layak nak kerja key in data. Itu maksud Kak Ros tu. Ya, lepas tu Kak Ros pun try lah dalam at the same time kerja dekat Hong Leong Insurance tu, mencari juga kerja, nak juga kerja bank kan. Lepas tu pergi macam-macam bank lah. Lepas tu dapat, masa tu ingat tak kita ada merge bank sana bank sini kan. Lepas tu Kak Ros dapat bank international bank masa tu. So dia merge dengan multipurpose jadi Alliance Bank. So Kak Ros dapat kerja sebagai customer service kat situ.
Oh, kita sebenarnya nak jadi teller, nak jadi secretary, tapi tak boleh juga. Kita duduk customer service je kat situ. So dipendekkan cerita, rezeki Kak Ros masuk daripada 2000. So Kak Ros dapat jadi personal assistant tu branch manager. Daripada customer service tu rezeki lah. So dapat juga merasa jadi secretary. Secretary kepada datuk ke? Tak ada, kepada branch manager. Branch manager sahaja. Awak. Nanti dia bongkar lagi. Tak sabar. Lepas tu Kak Ros pun sebagai itulah personal assistant tu branch manager. So seronok lah, bergaya lah kan. Lepas tu kita kan masa tu kan trend ikat pergi kerja pun dah mula ikat scarf dah kat leher tu. Konon pramugari lah. Konon pramugari lah. Alamu pun. Pramugari, okey. Lepas tu tak sampai bos tanya post dia kerja, kenapa you sejuk ke sebab ikat scarf? Sebab ikat scarf kan. Alah kan macam tak ada. Baru nak bergaya. Baru nak bergaya bos. Kenapa you sejuk ke Ros? Dia cakap tak. Okey tak apalah. Okey. Lepas tu bila kan kat situ kan Jalan Ipoh kan kedai orang toke-toke kedai spare part, pasal boros layan datang customer. Lepas tu bila dia datang jumpa bos kan kena jumpa Kak Ros dulu, betul. Dia cakap, "Hey you kenapa you duduk kat sini? You patut kerja kapal terbang," katanya. You datang seorang cakap macam tu, datang seorang cakap tak macam tu. Tahan lah hati kita tu. pun macam trigger. Kenapalah? Lepas tu satu hari Kak Ros pun baca surat khabar ada interview AirAsia, walk in interview kebetulan. Kita pun terus Terus nak kena pergi ni. Terus fikir baju apa, rambut apa, berlatih bercakap, pergi berjalan pun bercakap, my name is bla bla bercakap. Macam prepare nak kerja, betul-betul nak kerja kan. Satu hari tu dipendekkan cerita, okey, time interview datanglah. Okey, pergi. Macam mana nak pergi ni? Kita dah lah tak pernah pergi KLIA ni. Kapal terbang pun tak pernah naik. Sebelum tu tak pernah naik lagi? Tak pernah naik. Kak Ros memang tak pernah naik. 2004 maknanya umur Kak Ros 24 tahun kot. Tak pernah naik kapal terbang. 26 umur Kak Ros masa tu. So Kak Ros pergi interview Asia, umur Kak Ros 26, tak pernah naik kapal terbang, tak pernah nampak rupa kapal terbang pun, tengok atas langit tu pun jarang sekali je kat kampung ada kan. Lepas tu pergi interview, sampai ya Allah ramainya orang kan, macam-macam fashion. Ada yang lagi belong rambut, yang ni pula baju cantik, kita pula aku macam mana ni baju kan. Kita rasa macam down sangat. Tapi bila fikir balik cerita-cerita tu dengan angka-angka boh-boh pasal boroh apa selayar apa semua spare part tu bagi semangat kat kita kan. You cantik, you kena ni. Terima kasih banyak-banyak. Dia cakap okey tak apa. Dengan semangat kita pergi. Kak Ros tak ingat lagi ada 5 stage ke masa tu. Dekat Park Royal dulu sekarang sama-sama hotel kan. So Kak Ros pun pergi. Okey, rasanya 5 stage macam tu. So first biasalah check grooming, amrish takkan semua. tak lepas check grooming. Kak Ros masa tu kira okey lah. TikTok jugalah, rambut still kepuk-kepuk. Rambut maintain. Rambut maintain. Lepas tu dah check grooming, Kak Ros tak ingat dah, rasanya English test rasanya. Okey, lepas. Yang ter-interview rasanya catwalk, lepas. Yang ni best part ni. Second last ni. Okey, semua untuk AirAsia AirAsia lah ni. Kita kerja baju AirAsia. Lepas tu group discussion. Alamak, kita memang fail yang present kat depan ni kan. So dia cakap okey, yang mana boleh, okey buatkan satu group. Okey, satu group tu 5 orang. Okey. So and then the interviewer keep ni lah pusing tengok lah siapa yang pandai bercakap, siapa yang bagi banyak ideas in the group, and then seorang kena present kat depan. Kak Ros kan, janganlah kau pilih aku dalam hati aku nak cakap apa, aku dah tak pandai nak bercakap sangat ni kan. Lepas tu kan kita mula-mula lah macam ni, macam berlakon je dalam group tu kan. Ya macam tu, macam action bagi nampak tu sikit, at least wow pandai budak ni kan. Lepas tu nak gelak pun macam ni, macam tu. Kontrol lah macam you banyak lah juga bagi idea bercakap walaupun tak tahu apa kau bercakap kat situ. Lepas tu nasib baik tak dipilih Kak Ros untuk buat kat depan tu, orang lain kena. So bila keluar dah habis, Tengku Rosmita okey lulus the final stage. Alhamdulillah, the final stage tu kat dalam tu Kak Ros masuk rasanya 3 ke 4 orang interviewer, 5 kerusi kat sini. So dia interview one by one lah kat situ. So pendekkan cerita, lulus 2 weeks after that balik kerja daripada bank tu, dapat terima daripada AirAsia. Mengatakan you dapat kerja. Kita ni kan terus dapat panggilan daripada AirAsia. Nak telefon mok terus lah, rasa macam nak guling atas jalan raya tu berkapa.
betapa seronoknya dapat kerja kan. Tapi kan bila nak ambil Dia telefon, punya perumpamaan. Banyak anak guling atas jalan. Lepas tu kan Kak Arus betapa happy saat kita nak jadi pramugari sangat kan. So nak telefon mak ni, nak ambil telefon kan, tangan menggigil. Tak nampak Tak nampak nombor dah. Lepas tu kan nak telefon mak, telefon abang, nak telefon abang, telefon sepupu, nak telefon sepupu, telefon kawan. Lah tak boleh nak telefon siapa. Sedihnya kan. Kesedihan yang menggembirakan. Okay, short story dah habis training semua. Okay, ni first day nak terbang ni. Okay, masa tu kan kita duduk kat Kampung Baru. The only way Kak Arus hanya nak pergi ke kerja, hanya naik LRT Kampung Baru, turun dekat KL Central. KL Central ke KLIA. So macam mana tu you nak gambut kepuk-kepuk, nak tarik beg pergi ke LRT kan. So orang macam akan pandang lah. Tapi kita biasalah kan, kita confident mesti ada. Confident ke depan. Betul, confident ke depan. So naik LRT apa semua, orang pandangnya. Kita camera ready all the time. Di situ lagi Kak Ros ni macam mana orangnya yang nak bergaya all the time Daripada Kampung Baru je. Ya. Kampung Baru. Kampung Baru ke Camera ready all the time. Betul. So cara duduk, cara nak garu kepala, memang kat situ sebab orang tengok je kat kita kan. Every eyes were watching at us bila kita pakai uniform. Memang sepatut macam tu lah. Asia masa tu memang the boom lah kan, dengan seksi, very nice. Betul. Bangga Kak Ros ni. So turun, tak apalah, turun 40 kali salin LRT pun tak apa. Sebab apa, dengan baju tu bergayanya kita. So dah sampai, short story, sampailah office. Okay, first day flight ni. First day flight pergi Kota Baru pula. Lepas tu dapat pula leading ni masa tu. Takut ni leading ni dengan croissant tinggi ni kan. Kita kata. So masa briefing tu tanya, okay sekarang hari ni kita pergi ke Kota Baru ni. Boleh bagi tahu airport nama apa? Airport Kota Baru. So kita memanglah dah prepare. Benda yang kita suka buat, kita flight pukul 3, pukul 1 pagi kita dah bangun. Sebab betapa enjoynya nak pergi flight tu kan. Betul. Lepas tu tanya, okey, airportnya, okey, airport nama Sultan Ismail Petra Airport Kota Baru. Bagus you prepare. Okey, apa kata kalau saya tanya you, kalau kita pergi ke Jakarta katanya, apa nama airport? Alahai, dia terbang pula ke Jakarta. Lepas tu dalam hati aku, oh my god, kan aku baca ke tadi. Cakap, I'm sorry I couldn't recall. Okay, I check it out now. Cakap kata, cepat check katanya. Check je. Soekarno-Hatta International Airport. Nasib baik kau tak cakap East Coast Endang Airport katanya. Siapa tu jahatnya? Kan kita dalam first day. Lepas cakap kita kalau boleh leading masa tu, leading tak duduk, kita tak nak duduk. Kalau boleh dia pergi dulu, kita hormatnya leading masa tu. Betul. So nak gelak pun macam ni je. Okey, terima kasih. Macam tu je bercakap. So tak ada apa. Sampai Kota Baru, landilah. Tapi Kak Arun ni alhamdulillah first time naik kapal terbang dia. Masa nak take off tu, gini bunyi enjin, gini bunyi tu. Ya Allah, betul. Tapi tak ada muntah, tak ada sakit apa-apa. Alhamdulillah kerja macam betul-betul kita nak kerja. Okay, alhamdulillah, syukur. So balik kerja, mak telefon. Tak tahu dok. Cik pergi pagar Kota Baru airport tu, ke pagar ke airport ni kan. Dia duduk ngayuh Kak Arun kat situ tengok kapal terbang landing. Betapa dia pun bangga walaupun tak nampak anak tu kerja. Ya, walaupun tak nampak anak tu keluar kapal terbang, tapi nampak hari ni Kak Ros setelah berapa lamanya kerja meminat pramugari. Kan kita kata. So gila orang tua tu sini mak ayah Kak Ros tengok, ni anak aku panggil mak suruh. Mak suruh kerja pramugari. Nama kampung dia. Sebab Kak Ros anak bosu. Orang semua panggil anak mak suruh. Macam tu. So situlah start Kak Ros punya kerja Asia sampai sekarang, alhamdulillah. Dia memang pendek betul kita tak boleh nak tanya soalan langsung. Daripada awal sampai first flight settle. Senang kerja kau bang. Itulah dia. Bang, senang kerja kau bang. Kita berhenti cakap lah bang, bagi dia je lah. Aku ingat aku minta tolong kau. Kau tak ada pun tak apa. Aku tak ada pun tak apa. Aku pun rasa dah tak berguna dah kat sini. Kau main aku orang yang buruk-buruk pasal aku. Tak apa. Okey, tak apa. Tapi podcast memang best. Baru 12 minit dah kira macam meriah dia, kecoh dia macam apa dah. Okey. Tadi Kak Ros lupa. Masa ada lagi yang dia lupa. Masa dekat dalam akademi, dekat Asia tu, masa tu akademi kat mana?
Red queue ke dekat mana? Okey, masa tu tak ada red queue. Okey, ni Kak Ros try Dekat cuba CAE ingat dulu balik. Okey, dia dekat yang downtown tu satu. Okey. Okey, yang lama punya tu. Lepas tu satu lagi Kak Ros training dekat Kelana Jaya. Masa tu Kak Ros batch 22. So masa mula-mula masuk tu belajar tu macam mana rasa dia? Oh, Experience masa dia? tu kayak kita nak kata bahasa Inggeris ni pun alahai kan. Tapi dengan berkat nak sangat memang ada nak study masa tu sebab Kak Ros ni passion towards nak flying ni memang orang cakap beyond the words. You can see kan sampai sekarang pun follower tengok Kak Ros macam mana. Sampai sekarang ni still lagi nak flying kan. So satu kamus kat tepi, satu manual. Macam ni lah kita cari manual dan kamus. Betul. Lepas tu kalau Kak Ros tak faham, Kak Ros tulislah dalam bahasa Melayu and then baru Kak Ros faham. So itu yang menjadikan Kak Ros betul-betul passion nak kerja sebagai itu kepada adik-adik yang kurang faham atau fasih berbahasa Inggeris. Ini contoh. Mungkin bagi tips sikit lah Kak Ros bagi orang tak pandai bahasa Inggeris. Buat lagu tu kalau lagu mana? Betul. Okey, kepada adik yang nak datang interview kata ramai yang cakap Kak Ros saya tak fasih bahasa Inggeris. Memanglah bukan bahasa ibunda kita kan. Tapi kita kalau kita nak buat sesuatu benda tu memang kita orang cakap kena bersungguh-sungguh. Dia banyak sekarang ni dekat Google ada. You cakap je apa dia akan keluar semua. So lagi senang. Masa Kak Ros dulu susah. So kita kena setiap kali kena cari kamus. Sekarang ni senang, semua ada handphone, pergi kat Google, cakap bahasa Melayu dia akan translate dekat adik semua. So easy benda tu. So jangan putus asa kepada adik yang nak jadi pramugara. Orang cakap kalau dah niat kat situ cuba bersungguh-sungguh. Okey, usaha tu yang penting. Okey, berapa lama dengan AirAsia? Lepas tu ada berapa tahun? Okey, Kak Ros memang setia dengan AirAsia sebab apa kita nak kerja je masa tu. Kak Ros sampailah almost 10 years tak sempat dapat jam copat. 9 tahun. Kak Ros masa tu bila dah habis 9 tahun, ingat tak masa tu Malindo tengah nak masuk. Okay. So orang cakap Ros, jomlah kita pun first batch lah Kak Ros ni pergi Malindo ni. Buat proving flight semua. So masa tu Kak Ros pun cerita sikit pasal Malindo, training dekat Admal College kat sini selama 2 bulan ke 3 bulan lebih kurang macam tu. Okey, yang 9 tahun dekat AirAsia kita reserve sekejap Malindo tu. Kita masa dalam 9 tahun tu mungkin ada experience, pengalaman yang tak boleh lupa. Okey, emergency ke termuntah dalam kapal ke, kena taruh anak ke. Okey, so far Kak Ros alhamdulillah tak ada benda orang cakap yang pelik-pelik. Cuma macam biasalah dengan passenger kan, especially Kak Ros share satu flight pergi ke Dakar. Biasalah kalau passenger Dakar ni dia tak faham bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kita pun nak bercakap bahasa dia pun tak faham kan. So sebagai seorang cabin crew ni kita multitasking, guna semua body language asalkan passenger faham, dia faham kita faham dia, and then cukup. Betul benda tu kan. So contohnya kalau pergi flight Dakar ni, kita kalau tak pandai orang cakap mengendalikan situasi, memang menari caca lah dia. Kak tu Caklecah lah. betul. Kak tu memang kak dia sampai landing lah. Orang lain tak boleh beli makanan lah. Betul, sebab apa? Sekejap dia tanya. So satu hari tu ada passenger ni, Kak Ros buat flight Dakar. So dia je nak membeli sekejap itu, sekejap ini. Lepas tu kata kat kru, masa tu Kak Ros dah leading lah. Okey, kita tolak dulu sikit-sikit. Lepas tu dia nak panggil lagi Kak Ros tau. Lepas tu Kak Ros cakap, Kak Ros pula comel tu kan, pula. Macam mana dak panggil? Panggil hak comel je lah. Udah bangor belakang dak panggil aja. Lepas tu Kak Ros cakap, tak apalah, dah bagi dah air kat dia. Mungkin dia mesti nak tanya apa-apa. Tak apa, kita proceed dengan passenger lain dulu. Lepas tu kan dia dengar most of the crew dekat AirAsia, nama Kak Ros ni dah macam daripada AirAsia. Even though pilot pun sometimes panggil Kak Ros. Benda tu dah nama satu trademark dah Kak Ros. Mungkin dia dengar lah kru Kak Ros panggil Kak Ros kan. Dia pun macam mana aku nak panggil stewardess ni sebelum dia datang ke aku kot kan. Dia pun daripada jauh Kak Ros dengar satu kabin tu, Karo. Dah boleh start lagu Bollywood lah ni. Cue the music. Karo. Kabi kuci, kabi gam, dia nyanyi Kak Ros. So dia tak panggil Kak Ros sebab dia cakap, aku dengar nama orang ni panggil Kak Ros. Dia pun panggil Karo. Wow. Kak Ros kan tanpa berlengah masa memang ambil mineral water. Dia dah tahu dah dia nak mineral water. Apa mineral water dah dia ambil. Tapi flight tu tak tukar-tukar lagi mineral air kosong kan. Tapi yelah, so itulah cerita dia. Tapi banyak lagi lah kadang-kadang dengan pakcik, especially kita pergi Kota Baru. Kak Ros kalau pergi Kota Baru memang tak akan cakap Kelantan. Sebab apa, kalau kecek Kelantan memang tak tekoh lah kapal terbang tu. Tak tekoh. Tak tekoh. Betul tak?
Tak akan take off kapal terbang tu. Sebab apa kalau kecek Kelantan dengan mokcik-mokcik ke apa ke? Kalau gapo ke? Oh, nak air pula, nak teo pula, nak letak lima pula teo ais macam-macam. Macam kalau Asia dulu kan SCCT kan kita open bay. Kan dulu kan ladang kelapa sawit kat situ kan. So pakcik-pakcik kalau jauh daripada tangga tu Kak Ros pergi ambil beg daripada bawah kadang-kadang. Baiknya Kak Ros daripada tangkap tu tunggu. Ya, sebab pokcik kata tahu jauh ke nak jalan. LCCT masa tu. LCCT masa tu jauh. Dia tak tahu, dia tak pernah pergi. Oh, dia tak pernah pergi. Dia advance. Dia tak pernah pergi. Jadi Kak Ros kita berdua je memahami Kak Ros. Ada lagi story tu. Ada. Always come back, babe. Okey, lepas tu dah naik pakcik tu, kita dah angkat beg sini. Kata macam ni, selamat pagi pakcik okey tak ni tu? Bak apalah Asia tok parking je dalam hotel kata. Cakap, pakcik saya pun hari-hari jalan pakcik, kita sama tapi tak apa pakcik keluar peluh ni pakcik sehat. Lepas tu dia boyak, yolah. Macam-macam ni passenger tapi seronok lah. Tapi so far kalau hal kecemasan tu alhamdulillah sepanjang Kak Ros kerja tak ada berlaku lagi kat Kak Ros. Alhamdulillah, syukur. Kak Ros ni jenis mandi bunga setiap 7 hari. Ya. Mandi bunga. Tak pernah pergi flight tak mandi. Bila bercerita pasal bab mandi bunga dia, apa tips kecantikan Kak Ros? Lah Kak Ros. Badan slim, beg Tengok mahal-mahal. Kak AG dia cerita pasal jaga badan dia semua Jaga kan. badan. Memang dari dulu jaga badan kan Gandul? Okey, kita start dulu deh. Banyak ni. banyak. Memang tak cukup ni. Boleh lagi 10 minit. Tak apa. Okey, 10 minit. Jaga badan. Sebenarnya Kak Ros ni daripada Kak Ros cakap Kak Ros kan suka jaga badan. Nak sekolah tu asyik nak jadi pembaca berita lah, sekretari lah. Tengoklah kerja-kerja semua yang memerlukan penjagaan badan. Penampilan betul tak? So Kak Ros memang jaga sangat badan nak makan gitu. Tak boleh sebab orang cakap ingat tak satu yang Kak Ros sebab ada banyak followers lah dekat TikTok ni disebabkan hanya sekeping roti tu. Tapi memang betul pun pasal sekeping roti tu Kak Ros start diet mula-mula betul nak diet masa Kak Ros umur 26 tu. Kak Ros tak adalah diet sangat. Berat badan Kak Ros dalam 53 macam tu je. Takkan turun lebih daripada 49 48. So bila dah berumur macam ni at this age baru macam orang cakap nak rasa macam bung, nak merasa kan pinggang macam Cik Ta kan Kak Ros pun pemiat Cik Ta. Dia cakap pinggang dia 24 kg. So Kak Ros banyak baca magazine daripada overseas dan juga lokal yang artis-artis ni kan. Macam artis ada yang cakap ni makan tak nenas pun sebiji sehari. Macam tu je kita makan. So back to the cerita sekeping roti ni. Bila Kak Ros bagi tips makan sekeping roti dengan mayonis je, Kak Ros biasa buat intermittent fasting. So maknanya Kak Ros makan pagi je satu meal. So the rest Kak Ros akan minum air. Air tu pula Kak Ros letak chia seed, timun Jepun dan juga perah lemon kat dalam tu. Lepas tu yang untuk mengambil vitamin C, bagi Kak Ros tak suka pil sebab at this age Kak Ros tak suka ambil banyak pil dalam badan. So akak makan banyak yang natural. Macam vitamin C, lemon tu Kak Ros makan dah rendam dalam air tu. So Kak Ros makan the whole thing sekali dengan kulit tu. Kalau kita slice. Itu macam the real vitamin C for you. Macam tu. And then the chia seed is good for your health as well. Itulah dia kecil tu weh. Itulah. Yang mana kecil gitu kita dua ni. Sekarang tinggi berapa, berat berapa? Okey, dia nak cek BMI pula yang 51. Okay. Mungkin tak nampak betul kan. Orang podcast tak nampak berdiri apa semua. Betul. So mungkin Tapi boleh buat imagine. kita tak nak cakap pendek kan, sensitif. So kita kata petite. Okey, Kak Ros ni kita kategori petite lah, 157. Itu minimum requirement to be a cabin crew. Alhamdulillah. Kalau Kak Ros 156 memang tak boleh dah lah, kita kata. So 157. Berat Kak Ros sekarang dah turun sikit dalam 45.8 tadi kg. Dah turun dah sikit. Sekarang maaf tanya kalau Kau tanya umur kan? Agak-agak dah. Janganlah tanya. Tak kalau Okey, Kak Ros umur berapa Kak Ros? Tengok macam dah lama tu kan. dah lama engkau. Okey. Kak Ros baru je menyambut hari jadi Kak Ros. Kek pun tak ada kat sini. Ya ke? Okey. Bila hari jadi tu? Dah lepas dah 24 hari bulan 9. Tak apa Kak Ros bagi tahu kat sini 24 hari bulan 9 1978. So Kak Ros sekarang 45. 45. Wow. Share ayah dengan kakak I.
Tapi nampak macam 28, 29, terima 32. kasih. Nanti nampak. Kak Ros buat ketupat dakak puji tu. Ketupat Apa dah dakak sekarang? Tak payah tunggu tupat lah, boleh dakak sekarang ni. Abang Zahirul tak boleh famous dakak. tu. Famous ketupat Okay, dakak Kak Ros tu. alright. Ini bila you cakap pasal tupat dakak tu kan. Kak Ros ni juga dia pandai masak tak? Pandai buat masak juga tak? So far Alhamdulillah Kak Ros boleh lah masak. Sebab yang try tu kiranya bawa pergi office, bawa pergi itu ini. So most of them cakap memang sedap. Kenapa tak buka kedai? Memang kita kalau orang makan sampai habis, maknanya Yelah, pandai lah masak tu. so far Alhamdulillah lah. Tu saya tengok jugalah stok IG Kak Ros. Saya tengok dia buat masak-masak. Tak ada apa jemput Abang Zahirul kan. Ah. Tak apalah, kita landing Kelantan dulu. Kita landing Rasa macam nak stop dah kan. Okay, kita I sudah. pergi clean up first Okay. IFS. Alright. Chief, I pergi dulu. Okay, kita rehat seketika. Okay. Bagi relax dulu. Okay. Dan kita jumpa selepas ini. Selamat datang ke Borak Dalam Geli. Kau suka tak suara aku macam tu? Selamat datang Borak Dalam Geli. Okay, alright. Sikit. Ini sebelum kita sekejap Kak Ros saya ada hal dengan Sikit sekejap. Ya Allah, waktu ni juga kau nak gaduh. Okay, go. Okay, ramai komen-komen yang sebelum dia mengatakan Sikit suka mencelah. Potong Sikit ni suka celah. Kau komen sikit. Mungkin ada nak counter back ke, nak adalah. nak mengaku salah ke? Kita mengaku salah je lah. Sebab kadang-kadang kan. Tapi rasa sebab kita seronok. Bila seronok kan, editor tu tiba-tiba benda tu datang. benda tu datang. Jadi sebelum terlupa, kita cakap dulu. Kalau kita gatal, kita garu. Kita cakap dulu lah. Tapi apa-apa kita ambil positif lah. Walaupun aku merajuk seminggu 2 minggu. Awak baca lah komen tu. Gila tak? Tapi pada saya Kira Kak Lina Pom-Pom berhenti dengan Sikit nak berhenti ni hampir sama. Nanti tengok IG story aku umumkan. Yelah, okey lah. Tapi pada saya, okey, apa salahnya? Kadang-kadang aku sendiri pun kadang-kadang dia orang, abang potong lah, abang suka potong orang guest punya cakap. Kadang-kadang kita tak sengaja sebenarnya. Benda tu terlintas, bila tak tanya terus, lupa. Betul tak Kak Ros? Betul sangat 100%. Tadi kau ada soalan dekat Kak Ros, apa dia? Aku dah lupa. Itulah cakap aku kena mencelah. Kalau tak mencelah aku dah lupa. Dia Malindo. Malindo. Ya, betul. Malindo betul. Apa kira macam mana boleh berhenti dekat AirAsia dan memilih Malindo? Masa tu Kak Ros pun tak tahu sebab apa Kak Ros nak berhenti. Tapi mungkin dah sampai masa kita kata, kadang-kadang kita tak tahu, betul tak? So masa tu Malindo ni kita kata baru nak ada nak masuk dalam aviation industry kat sini. Tahun bila tu? 2013. Okay, 2013 Kak Ros resign. Tapi of course lah Kak Ros resign cara bagus dekat AirAsia kan. So kita lepas resign tu Kak Ros masuk Malindo first batch. Kita buat proving flight and then training selama 2 bulan ke 3 bulan. Kak Ros tak ingat dah. Kalau first batch ni kira mesti bangga ni. Kalau yelah masa tu Malindo baru nak start kan. Betul. So kita buat proving flight everything lah. Masa tu proving flight, mungkin orang tak tahu apa benda Proving flight. Kak Ros pun nak terangkan, kita bagi Abang Zahirul lah. Aku terus dia Proving bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu bermaksud mengesahkan. Mungkin lah. Kira macam nak dapatkan lesen tu kan. Betul, kita nak dapatkan lesen tu. So daripada kita kena CAM untuk memenuhi requirement. So flight tu kira bukan ambil penumpang awam kan, dia ambil di kalangan betul, orang-orang, di kalangan staff semua dan juga sahaja. kru-kru yang terlibat lah untuk dapatkan lesen. Betul. Berapa lama tu Kak Malindo? Kak Malindo hanya 2 bulan je, tak sempat. Lepas tu Kak Ros settle down my life macam tu. Sebab that time Kak Ros dah 36 tahun dah. Kak Ros berhenti tu 36 tahun. So Kak Ros settle down because atas nasihat doktor, Kak Ros kena get rest untuk conceive baby. So because of that Kak Ros resign because of the to conceive baby lah, atas nasihat doktor. Mendirikan rumah tangga lah. Betul. Baby maknanya. Betul, untuk mendirikan rumah tangga. Lepas tu tak kerja selama 10 tahun. Betul.
Kisahnya. So selama menjadi isteri rumah tangga tu apa yang you buat? Okey, selama Kak Ros menjadi... Ini ada cerita dekat IG ke, dekat TikTok? Tak ada cerita? Tak ada, tak pernah. Eksklusif. Okey, alright. Okey. Okey, selama sebenarnya lepas Malindo tu, Kak Ros macam tadilah kan, mendirikan rumah tangga. So atas nasihat doktor, Kak Ros tidak tak boleh bekerja untuk konsep baby. Okey, selepas berkahwin 8 bulan and then I get pregnant. So itulah Kak Ros sampai Kak Ros ni memang jenis penakut hospital ke apa. So kita dah decide dengan doktor cukup 38 minggu and then we deliver the baby. So alhamdulillah, and then sampailah anak Kak Ros dah umur 8 tahun. Bila ada My Airline, tu nak cerita My Airline ni. Dah keluar dah masa airline. Dah keluar pasal My Airline ni. So Kak Ros nak pergilah, rasa macam rindu nak terbang sebab anak dah besar kan. Betul. So tak ada apa buat kat rumah. So memang dalam masa 10 tahun tu Kak Ros tak ada rasa rindu langsung macam bunyi kapal terbang, tengok YouTube Abang Zarul ke, tengok apa, tak ada rasa macam lama tu kat 10 tahun tu weh. Betul. Buat gapo dalam gua tu? Bukan dalam gua. Betul. Masa tu badan Kak Ros sebab duduk kat rumah, kita kan fikir pasal family untuk sebab anak Kak Ros tak apa, kita eksklusif kat sini. Anak Kak Ros ni special kids. Special kids. So dia very mild actually. So Kak Ros hantar dia sekarang private school untuk terapi, alhamdulillah lah. So bila sekarang dia dah okay, so everything is macam stable. Kak Ros pun ada maid. Kak Ros sebenarnya sebab My Airline ni Kak Ros sanggup ambil maid tahu untuk jaga anak Kak Ros. Bukan apa nak fly-nya. Walaupun dah 10 tahun. Tapi untuk menjadi pramugari tu, adik-adik yang mana minat jadi pramugari tu kena prepare daripada sekarang. Katakan nak pergi interview lagi 2 bulan ke 3 bulan, prepare yourself now, bagi badan cantik biar nampak confident masa nak pergi interview tu. Macam tu. So, minta restu lah kan. Dia yang membuat nak fly balik tu, kenapa memilih My Airline? Kenapa tidak Malaysia Airline ke? Malaysia Airline ke? Alang-alang semua airline lah Kak Ros terbang senang. Okey, Kak Ros cakap reason dia kat sini kan. Sebenarnya Kak Ros ni bukan nak fly sangat pun. Okey, sebab anak Kak Ros dah besar dan Kak Ros pun ada maid. Sebab Kak Ros ni kan kalau selama ni pun kalau tak ada pun pergi hiking dengan kawan, sana sini. What I mean is dah macam teringin pula tengok IG kan. Kawan ada fly pergi sana pergi sini kan. Macam nak try market lagi kita nak fly. Nak try market lagi kita nak fly ni kan. So kebetulan ada nampak iklan My Airline. So kita pun nak cuba satu yang baru. Lagipun My Airline dia kan masih small company and then terbang pun tak banyak dulu kan. So maknanya you ada masa lah dengan family dan juga balik hari kan. So maknanya dalam seminggu tu you fly 2 kali seminggu. Boring lah duduk kat rumah. Okey lah, kita pagar cantik-cantik pergi office, pergi terbang. Pagi pakcik sihat, makcik dah makan, cantik tu duduk. Kak Ros suka macam tu, suka jumpa orang. That's my passion lah towards passenger. So maknanya mengelak Malaysia Airline pasal Malaysia Airline banyak terbang dan nak stop apa semualah mungkin. Tapi lagipun Kak Ros tak tahulah mungkin dapat ke tak because of the age kan. Kita kata, betul, because of the age. So Kak Ros cuba try nasib je lah dengan My Airline ni. Alhamdulillah still dapat. Tapi sebelum pergi interview My Airline tu, Kak Ros inilah keluar yang viral, Kak Ros sekeping roti. Sejak since that incident, Kak Ros itulah viral di Yalah, ramai mengatakan yang diet tu boleh mengancam kesihatan. Betul. Kak Ros, tapi alhamdulillah juga orang yang kecam Kak Ros tu, Kak Ros sebenarnya bukan pakar pemakanan. Kak Ros tak marah pun yang orang kecam Kak Ros sebab dia orang lagi bagus pakar dalam bidang pemakanan kan. Tapi Kak Ros ni hanya share, when you ask I deliver. So bila orang tanya Kak Ros cakap je. Tapi kalau yang tak confident, Kak Ros bagi tahu. Kalau adik tak confident, jangan ikut Kak Ros. Ini cara Kak Ros. Ini kes lupa letak disclaimer lah. Betul. Bila orang tanya Kak Ros jawab. Ada yang ikut, ada yang tak ikut, tak apa. Macam tu. Sebab Kak Ros cakap yang betul. Apa ada pakar pemakanan yang di MU ke apa? Ada. Dia buat konten. Dia balas balik. Dia buat konten. Tapi Kak Ros tak marah kat siapa-siapa. Banyaklah, ada yang doktor, ada yang pakar-pakar
senaman lah semua yang pakai nutrition semua. Kak Ros tak tahu tapi yang follower tag Kak Ros. Macam follower tag Abang Zarul. Kau tak pernah ada orang tag aku. Kau apa sesi apa ni program diet yang pernah kau buat? Tak ada. Tak ada. Tak pernah nak rasa buat sekeping roti. Badan tak sekeping. Tapi dengan program diet Kak Ros ni, ramai yang boleh kuruskan badan dah. Yelah. Sekeping roti mayonis tu. Sekeping roti mayonis. Tapi tak adalah orang cakap bila you gemuk badan, tak adalah Kak Ros suruh pergi sekeping roti. Tidak. Kak Ros akan bagi tips lain. Mungkin satu hari adik makan 3 pinggan, kurang kepada 1 pinggan. Macam tu. Tak ada suruh dia satu keping roti nanti pensan pula. Memang kena tengok kemampuan diri lah betul, kan. betul. Tapi kalau nak pergi interview jadi cabin crew kan, Of course. kalau boleh sekeping roti lah kalau pergi tu kan. Betul. Kalau tidak kau kena bayar lah extra luggage tu. Betul. Dia macam apa ni, military diet lah lebih kurang. Betul, military diet macam tu. So kalau mana-mana nak pergi interview ke apa dalam sebulan tu, military diet boleh jadi kuruskan badan kita jugalah. At least lah. Tapi mungkin sebab Kak Arul letak mayonis, lain kali boleh letak sambal Abang Zarul. Abang tak ada orang kecam. Okey, dia ada jual sambal ke? Ya saya Allah. tak follow. Okey, sekejap lagi Kak Ros beli, ada bawa tak? Tak apa, nanti saya bagi next time. Saya bagi. Okey Kak Ros. Okey. Saya sebenarnya bila tengok Kak Ros, dia akan nampak, bila nampak Kak Ros dia nampak rambut dia. Ya. Aku nak tanya berapa lama siapkan rambut ni Kak Ros? Okey, Dia ramai macam yang tanya juga soalan pasal rambut ni. Okey, Kak Ros, kalau Kak Ros bagi contoh kalau Kak Ros reporting pukul 5, Kak Ros akan bangun 3 jam awal. Ya, reporting tu kawan-kawan macam punchcard macam punchcard pukul 5. Betul. Bangun pukul? Okey, kita reporting pukul 5, bangun pukul 3, mandi pukul 3, make up pukul 4, 4 ke 5 tu rambut, 5 gerak. 6 terbang. Macam tu. So Kak Ros memang waktu tu memang jaga. Memang jaga. Tapi macam mencela. Kat parlimen. Kat parlimen. Okey, silakan. Kak Ros, so cerita pasal Mai kan. Okay. Apa perasaan Kak Ros sekarang siapa? Pasal My Airline. Okay. I mean perasaan lah. Kita tak nak cakap pasal betul. situasi. Sebab you kita batch tak tahu. premier apa yang pada mulanya set up tu kan macam Malindo jugalah masuk My Airline kan. Betul. The first batch ke? Okay, actually Kak Ros dapat first batch, tapi because of Kak Ros punya BMI kurus sangat masa tu sebab terlampau diet sangat, so Kak Ros 44 kg. Excuse me, 44 kg, diorang masuk Kak Ros dekat batch tu, bagi Kak Ros gain weight dalam 3 kg. So Kak Ros under batch tu lah. Lepas tu, so kita ni, Kak Ros yang sedih sangat pasal My Airline ni bukan apa, kita, dia small company. So Kak Ros daripada batch tu lagi, so kena everyone. Everyone dalam tu dah jadi macam satu family dah. Kan? So nak pergi flight pun dah macam ada newcomers pun, kita coach them, inspire them. Kak Ros, everyone is like that kan. So bila dah terjadi macam ni, rasa macam tak pernah lah rasa macam orang jatuh putus cinta pun ada, tak pernah rasa macam tu. Rasa macam sedih macam sangat. Macam ditinggalkan sebab apa? Sayang sangat. Sayang sangat. Yelah, kita kalau dah jatuh cinta betul-betul nak passion towards kita punya kerja company kan, kita sayang lah. Macam tu. So kebanyakan follower Kak Ros daripada My Airline punya, setelah My Airline tu yang follower Kak Ros meningkat kan? Sekeping roti. Sekeping roti tu yang... Sebab sekeping roti. Okey, Kak Ros buat konten ni lebih kurang dalam setahun kot. Kak Ros dah kerja My Airline ni dah 10 bulan. Okey, masa Kak Ros buat mula-mula TikTok tu, TikTok Kak Ros hanya 100, 200 macam tu. So kita TikTok ni kalau you nak buat, you kena ada 1000 follower baru you boleh buat live. Betul. So nak buat live tak boleh. Tapi bila hari tu Kak Ros ada post, pergi kerja je post dapat medical, nak first started nak sebagai seorang pramugari tu, Kak Ros dah start daripada awal nak buat konten sebagai second chapter of my life being a cabin crew lah, seronok because of this age kan, macam teruja sangat kan. So start daripada dia, Kak Ros buat ni lah, Kak Ros buat TikTok program ni. Lepas tu since orang tanya, Kak Ros macam mana you boleh jadi pramugari at your age, you still look good, badan you cantik, macam you dah kahwin ke? Macam ni. Okay, satu hari Kak Ros akan buat live, Kak Ros cakap dekat follower lah. So bila buat live, tak tahu pula yang sekeping roti tu boleh viral.
terus naik daripada 1,000 tu terus naik berpuluh-puluh ribu. Sekejap je dia naik. Terima kasih juga kepada coach yang bagi nasihat. Bukan kecam lah, dia bagi nasihat. Sebab dia orang concern about netizen kan. Kadang-kadang orang ni nak makan seping roti tak cukup dengan badan dia. Betul. Sebab dia orang ni memang mengkhizir buta mengikut apa orang kata. Betul. Tak marah pun kepada coach di luar sana yang siapa komen Kak Ros ambil sebagai orang cakap panduan untuk diri Kak Ros juga. Itulah. Tapi bila di TikTok tu, saya stalk juga TikTok Kak Ros. So banyak yang macam tiap kali flight je jumpa follower. Ya Allah, follower sampai menangis pun ada. Kak Ros, saya tersalah beli tiket, saya nak juga flight Kak Ros. Ada yang suami Kak Ros beli tiket nak jumpa Kak Ros. Ya, betul. Kak Ros tak tipu. That's why I was crying. Betul. Aduh weh. Sampai kan ada bawa anak semua, mak ayah sanggup tukar. Cakap ada yang suami dia pun DM Kak Ros, saya sampai ada argue dengan wife sebab apa saya dah beli tiket tapi dia suruh saya tukar kepada My Airline sebab nak jumpa Kak Ros. Ada sampai macam tu. Ada. Sebab every flight Kak Ros pergi mesti ada follower, mesti. Itu saya percaya antara nikmat My Airline berikan kepada Kak Ros. Alhamdulillah. Kak Ros pun thank you so much to My Airline bagi peluang ni at my age. I still. So sebab tu bila dia company My Airline bagi peluang kat Kak Ros kerja. So Kak Ros jagalah elok, jaga badan, jaga kerja. I mean you always look good as a cabin crew. Dan of course penumpang nak cari Kak Ros. Betul. Kadang-kadang Kak Ros nak tahu macam mana follower tahu daripada jauh. Dia dah standby dah kamera. Dia dah standby. Kita sekarang kan sejak dah masuk TikTok kan, nak pegang kad pun macam alahai, takut, berbenah kan. So kamera ready lah. Kamera ready. Kembali kamera ready. Kampung baru. Kamera ready. Nak tolak kad pun kamera ready. Lo ni duk kampung baru lagi kau? Tak ada dah. Tak ada dah. Alhamdulillah lah sebab Kak Ros pun berterima kasih kepada AirAsia sebenarnya kerana upgrade my life since jadi cabin crew, upgrade sana, upgrade sini kan, daripada hasil kerja AirAsia ni. Kak Ros ada dapat beli kereta, walaupun kereta tak besar, kita kata mula-mula kerja dulu sebab senang, tak adalah nak tarik naik LRT tu kan. Kita kata sebab kerja bersungguh-sungguh nak dapat kereta. Sebab apa, kereta tu orang cakap it's not for luxury, for necessity. Nak pergi kerja. Okay, macam tu. Alhamdulillah, thank you juga to AirAsia. Jadi pastinya follower pun sedih jugalah dengan penutupan. Betul, penutupan dia pun adik-adik sedih. yang bekerja sedih. Betul, tapi tak apalah, kita kata ada hikmah dia. Apa yang berlaku ada hikmah dia. Tapi kadang-kadang hikmah tu memang sakit untuk diterima. Tapi Kak Ros percaya semua tu ada hikmah dia. Hikmah dia. Betul. Follower nak fly lagi dengan Kak Ros, nak fly kat airline mana? Follower sih nak tahu kan. Belum so lagi. Ada mungkin you masih lagi bersama My Airline ataupun apa perancangan selepas My Airline, you know? Okey, Kak Ros yang menimpa My Airline tu. Okey, Kak Ros pun macam bersimpati juga kita dengan kawan-kawan, staff, semua kita pun rasa terharulah apa terjadi dekat My Airline ni. Cuma kami semua berharap My Airline akan pulih seperti biasalah kan. Dan selepas ni Kak Ros sebelum tu Kak Ros pun sebenarnya salute dekat aviation industry di negara kita ni. Bila ada macam ni kan, we help each other walaupun kita different airlines, tapi ambil berat tentang apa staff-staff yang terkena, kawan-kawan terkesan. Betul. So banyak juga kami di offer, bukan Kak Ros saja, kawan-kawan juga di offer daripada syarikat penerbangan yang lain untuk bekerja di syarikat. Adakah anda di offer? So far alhamdulillah Kak Ros ada juga offer nanti, tapi Kak Ros tak bagi tahu lagi. Sebab apa, Kak Ros nak datang lagi dekat Abang Zarul punya rally ni. Chapter 2. Chapter 2. Bila Kak Ros dapat kerja nanti, kita paksa Abang Zarul tag Kak Ros lagi, invite Kak Ros lagi. Tapi saya dah tahulah. Saya pun dah sikit pun dah tahu sebenarnya. Tapi kita eksklusif, kita Kak Ros tak nak luahkan lagi. Kak Ros tak nak luah lagi ke? Tak nak luahkan lagi kan. Alah Kak Ros, I beli Kak Ros pulut dakak you nanti tu.
Banyak-banyak Kak Ros. Tapi Kak Ros dah bagi dah bibit-bibit dia. Jumpa kat mana? Tapi adakah lepas ni flying atau adakah fly ataupun hybrid ataupun tu sudah office ke macam mana? Kata rahsia. Tak boleh. Inilah tugas pemberita. Sebab apa tak boleh. Kalau Kak Ros bagi tahu nanti dia orang tak akan ajak lagi Kak Ros, invite lagi kat sini. So kita dia ajak lagi, kita tak boleh bagi tahu lagi. Okay, so itulah tugas follower Kak Ros. Tag Abang Zarul, tag dia je. Okay, tapi jawab sikit je. Masih fly atau tak? Sikit je. Harapan lah, bagi harapan kat follower. Harapan, insyaAllah Kak Ros akan fly juga. Harap follower akan berpuas hati. Tapi mungkin kalau nak Kak Ros lagi, komen. Komen banyak-banyak Kak Ros. Tapi Kak Ros memang best sangat-sangat sebenarnya. Dah apa-apa pun saya rasa berbangga dapat jumpa Kak Ros hari ni. Kak Ros pun berbangga juga. Kemudian Kak Ros punya pergerakan kerjaya tu, memang besar lah untuk airline sebenarnya. Ke satu pengalaman dan macam mana memberikan inspirasi tu. Tahniah apa-apa pun, walaupun saya tak layak untuk mengucapkan tahniah, tapi tahniah terima kasih sebagai banyak-banyak. seorang pramugari yang betul jiwa-jiwa yang boleh dengar study, ada vibe, ada buku, ada manual, ada kamus. Susah sebenarnya nak cari. Betul. Ekru yang sebegitu. Betul. Apa yang inspired you untuk betul-betul nak jadi pramugari? Siapa? Ada siapa-siapa ke yang menyokong you ataupun membuatkan you rasa macam aku nak juga jadi pramugari? Okey, sebenarnya tak ada siapa-siapa. Sebab Kak Ros ni daripada kecil memang suka bergaya. Kalau tidak lipstick mak tu habis ke sini, ke dahi, ke bibir. Memang daripada kecil Kak Ros suka bergaya. Sebab tu cita-cita Kak Ros tadi apa? Pramugari, pembaca berita, sekretari, semua yang jenis yang glamour-glamour. Kerja macam tu. Kita panggil Ibrahim Najangok. Ibrahim Jangok. Sekolah tak sih, tapi adik-adik kat luar sana. Tapi adik-adik kat luar sana jangan habiskan SPM dulu. Kalau boleh lebih daripada SPM pun tak apa. Jadikan, kalau nak jadi, biar orang cakap jadi pramugari dengan ada ijazah ataupun diploma ataupun nak habiskan SPM tu dulu. Betul. Sebab memang zaman kita berbeza dengan zaman sekarang. Sekarang memang kena ada dua-dua. Kena belajar rajin-rajin, dapat result elok, dan kena ada sifat yang bersungguh-sungguh. Betul. Sebab ramai yang kat luar sana, kenapa you nak jadi cabin crew? Sebab passion, sebab saya suka travel. Sebenarnya passion, kalau betul-betul passion tu, bukan Kak Ros nak cakap apa, inilah passion dia. Sebab apa? Betul-betul belajar, betul-betul, and then jaga diri, jaga company. Masuk Kak Ros betul-betul nak jadi seorang yang pramugari. How? Macam Kak Ros dulu kan, nak cakap satu boleh kali. Boleh cakap 10 pun tak apa. Ya Allah. Okay, Kak Ros, kalau siapa-siapa yang kerja kat AirAsia dulu, Kak Ros ni memang terkenal. Orang cakap, kalau fly dengan Kak Ros, kalau kat depan galley tu mesti squat down and then latch using hands. Sebab Kak Ros memang particular sebab pasal etiket, orang cakap. Sebab kat depan ni kita macam AirAsia, we are low cost. Selalu Kak Ros bagi tahu, we are low cost. We have to carry ourselves well in front of public. Betul. So sebab tu the way we talk, the way we hold the tray. Sebab tu kadang-kadang nak masuk toilet kat depan pun jangan satu kaki kat dalam, satu kaki kat luar. Lepas tu passenger do not want to see what you are doing inside the toilet. Close properly. Kadang-kadang macam tu. Kita kan pakai skirt kan. Kita kat Asia kan pakai skirt. So most of the time Kak Ros akan suruh kru kat depan squat down, use your hand to latch. Bukannya pakai kaki gedebung-gedebang. Tak suka macam tu. Betul. It's not inilah good. definisi born to fly. Kalau orang tanya apa itu born to fly, inilah definisinya. Betul. Kalau aku pakai kaki je. Kalau kaki kat belakang tak Tapi apa. kat belakang. Kat belakang tak apa. Dimaafkan. Kat depan. Kat depan you all tak ada curtain lagi pula tu kan. Tak ada curtain. Betul. Lepas tu satu lagi, kalau kita buat servis tu kepada adik-adik ke yang nak tahu sangat kan, kadang-kadang itulah etiket lah sebenarnya. Nampak simple kan. Kan kita ambil Sachet Nescafe tu kan, goncang-goncang. Padahal gunting ada kan. Kak Ros selalu pesan, ambil gunting tu, foto, kacau elok. Sebab apa? Everything yang kita buat passenger tengok sebenarnya. Betul. Kan nak pegang cup kan. Kadang-kadang we are low cost. Betul tak? Kita tak nak nampak low cost. Kita nak suruh nampak wow, class, expensive look dekat cabin tu. Because tambang je low cost. Betul. Kita kerja kat situ tak low. Betul. Sebab tu kalau you cakap dengan adik-adik ni, kalau you nak tegur passenger, sebab tu passenger tak nak dengar you cakap. Sebab you pun tak ada confidence dengan rambut berserabai macam tu. Dia mengata aku ke? Dia mengata aku ke?
Tayo Kak Arus. Okey, kalau Kak Arus lah flying, Kak Arus memang seorang bici ke apa sebenarnya? Apa junior-junior cakap? Sila hubungi kami di 03856 nak dapat nombor junior-junior dia. Particular ke? Nampak macam apa particular je? Saya rasa macam tu. Kan? Saya rasa jenis macam ada pantang larang dia. Masuk flight dia, kau tahu tak Kak Arus, kau tak boleh buat ini, itu. Betul. Kau kena tahu, Kak Arus akan tanya safety ni, safety tu, safety tu. Dah ada list tu dah. nampak lah tadi saya pakai gunting, jangan pakai kocok-kocok macam tu. Betul. Ini kalau tak ikut tray kat kepala. Tapi kalau boleh tengoklah siapa yang nampak ni, dia orang boleh komen. Kak Ros bukan memang tak pernah garang, tapi Kak Ros tegur, orang cakap macam sister tegur adik. Macam tu bila fly. Tapi bila Kak Ros tegur tu memang dia orang dengar, sebab memang betul. Sebab apa? Kalau you pergi fly, you nak seksi, betul. Rambut kan kepuk-kepuk, betul. Tapi bila you buat air sekejap you pegang. Bagi kat passenger you pegang. Tak boleh macam tu. So Kak Ros akan nasihatkan tak baik macam tu. Kita hygiene lah dekat passenger. Lepas tu macam ada juga yang kibas-kibas sachet tu kadang-kadang ada satu hari terlepas kat muka passenger. Ada. Sebab tu kita macam gunting dia orang letak dekat cup kat depan. Tak boleh, for safety reason. Benda-benda macam ni nampak tak macam Kak Ros cakap? Macam dia orang juga nak kira makanan kat passenger kan. Terus sangat ke kau nak congak tu? Aku rasakan kalau aku fly dengan Kak Arus memang best, babe. Tak, bukan. Kalau nak congak, kalau you congak profesional, okey, kacang RM15, nasi lemak RM15, tak apa, macam profesional. Faham tak? Ini kan mata terkebir-kebir, lepas tu RM13, RM14, macam tu. Macam faham tak? Baik you use calculator. Cik, nasi lemak RM17. Ni RM5. Semua RM50, cik. Kan sedap passenger tu kan? Ini so orang kata dia punya body language tu nak kena jaga etiket tu lah. Ya, etiket tu penting sebenarnya. Memanglah tak ada SOP cakap jangan goncang sesi tu, tapi you as a cabin crew you should know all this kind of things, betul? Sebab mata memandang. Of course. Beratus-ratus mata memandang. Tambah lagi kalau you buat noodles, instant cup noodles kan, in front of passenger, memang yang tu Kak Arus memang tekankan kepada kru. Jangan memang nak tunjuk. Apa yang pantang dia? Pantang pertama untuk membuat Maggi segera di atas kapal. Okey, yang pertama. First, kita ambil tu dengan cara yang elok. Jangan tunjuk the whole cabin that you are doing the cup noodles. No. Sebab apa, mungkin you tak tahu nak buka noodles tu dah jadi macam gigit tikus. Malu kita. Betul? Ya. Kedua, buka jangan seperti gigit tikus. Ya. Kalau you tahu you tak pandai buka, sorok sikit kat dia tu, bagi biasanya macam tu. Lepas tu kalau sudu noodles tu dah termasuk kat dalam tu, jangan pergi ambil dengan tangan sesekali. No. Pandai-pandai. Sesekali. Ku sambung Kak Ros. Ku rasa. Pandai-pandai lah ambil kan. Guna apa ataupun cakap dengan kru tu. Yang tolong buat ni ke belakang. Faham lah, bagi isyarat ke. Jangan tunjuk yang you tu buat kerja tu macam pongoh orang cakap kan. Tak ada otak. Macam tu. So depur air pun jangan bagi dekat level kepala passenger. Kita takut nanti tertumpah. Waste level. Buang air, tuang air tu pun cara kelas, ada gaya. Cara kelas dia. macam mana Kak Ros? Cara dia nak depan. Nak angkat dah ni mikrofon ni. Ni bagi gini. Tangan depan. Macam ni kita letak. Kita buatlah macam ni, waist level. Waist level. Ada gaya sikit. So lepas letak, tutup, tray. Bagi kat passenger. Aku suka. Sebab apa Kak Arus mengingatkan first class, special delivery sama lah. Sama macam first class, business class lah. Step by step. Betul. Should be that way actually. Walaupun kita tak tahu travel tu makcik jual goreng pisang ke pakcik got we treat them same. Because dia orang kumpul duit jual goreng pisang ke apa tu, banyak nak naik kapal terbang, nak tengok pramugara-pramugari. Bila naik pramugara-pramugari, rambut pula macam ni. So kita tak nak. Mesti korang ada kena tegur dengan Kak Arus kan? Siapa kena tegur Kak Arus, suruh komen kat bawah. Betul. Mesti ada kena komen dengan Kak Arus ni. Kak Arus punya nombor telefon ada belakang toilet ke orang membenci? Tak ada. Everyone is love me. Betul ke tak? Komen. Betul. Okay, kita akan berehat seketika. Sebelum saya berehat tu, saya nak bagi maklum lah. Sebenarnya dekat sini ada seorang follower Kak Ros yang datang semata-mata ke studio ni. Dia nak tengok Kak Ros. Dia ada nampak Kak Ros ke tadi? Itulah dia. Itu saja nak bagi tahu. Saja bagi tahu famous Kak Ros ni. Zaro tak ada orang datang weh. Tak ada. Walaupun tahu buat kat studio sini. Tapi Kak Ros suruh dia ambil, dia diam je. Tak bergerak-gerak. Tolong ambil saya. Dia dah ambil dah tadi Kak Ros. Dia dah ambil lagi. Dah ambil bici lah. Memang bici. Geram pula aku. Okey, kita rehat seketika. Cuk, sorry guys, sorry kacau Tahu tengah shock tengok video kan. Tapi sorry,
Sebelum korang teruskan, jangan lupa untuk subscribe channel Zarul Umbrella. Kalau belum tekan butang loceng tu, tekan sekarang guys. Latest updates, notification, pang, terus dapat, okay? Alright guys, sebelum korang bantai jom kita sambung tengok video Abang Zarul. Okay, kembali lagi podcast Borak Dalam Galley bersama Tengku Rosmita ataupun Kak Ros. Okay, sikit. Mungkin sikit ada persoalan untuk ditanyakan kepada Kak Ros kita ni. I memang kagum sebenarnya. Kagum ke sebab apa tau? Bila dengar, kalau korang dengar betul-betul kan, pergi interview AirAsia, berjaya. First time terus dapat. Lepas tu pergi airline lain, berjaya lagi. Pergi ke airline seterusnya, berjaya lagi. 3 surah airline. apa yang kau amalkan ni? Sebenarnya apa rahsia sebenarnya Kak Ros? Sebab orang lain Kak Ros banyak yang mengadu, saya dah 3 kali pergi interview tak dapat. Ada 5 kali, 12 kali, 30 kali pun ada Kak Ros. Yalah, betul-betul. Macam mana Kak Ros sebenarnya? Okey, sebenarnya Kak Ros tak ada apa-apa tips, tapi sebab dia macam ni, kalau adik nak pergi, kita nak sesuatu yang kita suka, kita akan buat betul-betul. Okey, macam Kak Ros ni nak pergi interview, katakan first dulu Kak Ros pergi interview AirAsia kan. So kita bersungguh-sungguh lah, kita prepare. Bila kita prepare daripada segi baju, outfit kita, dengan makeup kita, dengan knowledge kita, kita kena tahu sebesikit latar belakang yang company yang kita, airline lah yang kita nak interview tu, kita jadi confident. Bila confident, daripada rumah lagi kita confident, semangat tu ada. So orang tanyalah apa saja soalan, kita boleh jawab. Tapi kalau kita tak boleh jawab pun, kita jangan pandai-pandai menjawab, kita try bagi tahulah yang kita tak boleh jawab soalan tu ke jangan tunjuk terror sangat. Jangan tunjuk terror. Tak tahu cakap tak tahulah. Tak tahu cakap tak tahu. Betul? Betul. Tapi sebenarnya kalau kita interview pramugari ni, cabin crew ni, there is no right or wrong the answer. They just want to see how you talk, how your body language, the way you smile, the way you walk. Macam tu je. Tapi mesti ada orang cakap Kak Ros lahir cantik, rambut elok. Apa Kak Ros nak jawab Kak Ros? Saya ni nak jadi pramugari, tapi taklah semuka serupa macam Kak Ros. Okey, dia macam ni sayang. Kak Ros nak cakap kat adik-adik Kak Ros, sebenarnya cantik ke tak lawa ni subjektif, okey? Dia macam ni. Kita kalau orang cakap batang pisang pun, kalau make up pun cantik. Pepatah ni memang win. Betul, kita kena cakap macam tu kan. Batang pisang ni kalau make up pun cantik sayang. So apa yang kita perlu buat, kalau kita nak masuk industri yang macam ni, kita kena make up macam ni. Betul. Kalau kita nak pergi majlis macam ni, takkanlah kita sampai nak make up macam kita nak pergi kerja pula. So masuk Kak Ros, kalau adik nak pergi interview macam pramugari ni, confident tu mesti ada. Itulah salah satu yang boleh berjaya, membuat you berjaya dalam orang cakap nak pergi interview tu. Dan satu lagi, smile. Smile tu memang daripada you sampai tempat interview tu, bukan nak suruh smile 24 jam macam tu. So kena ada orang cakap macam mana selalu senyum. Jumpa orang ni senyum walaupun pertama kali. Itu yang penting sebenarnya. So nak jawab soalan tu, biasanya dia orang selalu tanya, kenapa you nak jadi cabin crew? Ramai yang cakap, saya nak travel, saya suka jumpa orang. Sebenarnya soal jawapan tu, kalau adik cakap nak jumpa orang, mesti interviewer tu dia akan cakap, okay, kalau you nak jumpa orang, you can go to Pudu Raya, you can go to Pavilion, you can go to KLCC, you also can see a lot of people. No, what I mean is, betul ke tak sayang? Kalau zaman dulu nak jumpa orang jadi kau nak tebas. Macam tu. Orang selalu betul. So dia, bila interviewer cakap kat you macam tu, okay, you want to see so many people, so you go to Pudu Raya, you can go to everywhere, you can meet a lot of people as well. So macam mana adik nak jawab? So bila adik nak jawab, adik dah macam macam tu. So adik jawab je apa adik nak jawab. So maknanya confident tu penting. Kalau orang cakap dia nak pergi travel, salah jawapan tu. Nak travel tu, kalau you nak travel, you boleh travel, beli tiket pun boleh travel kan. Dia macam passion. Kalau adik nak jadi cabin crew ni, apa? Mungkin adik nak jadi a firefighter when there is a fire on board. Betul? Nak jadi nanny pun boleh. To small kid, to baby on board, you can become a nanny, you become a firefighter, and then you become army pun boleh. Air Force, to handle crowd in the cabin. Betul? Tapi Polis. Jawapan Kak Ros apa dia sebenarnya waktu interview tu? Jawapan Kak Ros tak ingat dah lah masa tu. Tapi Kak Ros of course lah dengan confidentnya bercakap. So sampai orang macam dia orang lah, macam dia orang tak boleh jawab, tanya soalan.
confident sampai tak boleh jawab. Betul. So satu lagi kalau nak bagi tahu, confident tu jangan bagi interviewer mencelah jawapan adik tu. Bila dia mencelah, that one is macam susah sikit adik nak jawab. Macam juga Abang Zarul Abang Zarul. Lupa Abang Zarul jawapan apa dia Abang Zarul? Jawapan apa? Soalan pada ingat lagi interview. tak? Kenapa nak jadi cabin crew? Dia soalan dia tanya apa? Bukan, dia tanya about myself je. Lepas tu kenapa nak jadi pramugari tak ada. Sebab dia dah tahu dah. Kau orang nak jumpa Abang Zarul. Dia tanya yelah. about myself. Lepas tu last interview pun, final interview pun about myself. Nombor yang kedua tu je dia tanya, what is your bad habit? Itu je. Aku tak ingat jawapan apa, tapi aku bagi I'm a smoker, something like that. Tapi interviewer tu macam tak happy. It's not a bad habit. Smoking is not a bad habit. I don't know. Kalau dia tanya apa? Kalau ada, dia tanya sikit kenapa nak jadi pramugara. Kenapa nak jadi pramugara? Jawapan dia adalah memang bercita-cita. Memang my dream to become air crew. So this is the moment and this is the time. Tapi Kak Ros tak cakap interview tu masa sebab nak jadi, sebab memang cita-cita, tak cakap lah. Tak ingat lah, tapi masa tu memang Kak Ros kira macam bila orang tanya tu all out betul lah. Okey, bila bercakap pasal kerjaya sebagai pramugari cabin crew lah, mungkin orang merasakan selalu ini memang selalulah apa saja saya up pasal cabin crew akan ada, walaupun saya dah war-warkan benda ni banyak kali, akan ada alah dia orang ni kerja setakat bagi air, bagi minum je, waiter je, cuma atas langit je, tak ada benda yang istimewa dia orang ni. Kak Ros nak jawab apa? Cuba bagi sikit Kak Ros punya pendapat pasal statement yang macam ni. Okey, dia macam ni. Ni Kak Ros cakap general kan. Contoh dia yang senang Kak Ros bagi contoh. Sebenarnya kan ramai yang adik-adik kat luar sana yang kadang-kadang yang terdekat sekali contoh macam follower Kak Ros lah. Kadang-kadang kan banyak yang nak jadi pramugari, nak jadi pramugara kan. Ada yang datang interview juga tak dapat sampai menangis ni. Even though kawan Kak Ros sendiri pun sampai menangis. Sebab tu Kak Ros bila dekat dalam flight, ada yang adik-adik ni yang dah dapat kerja sebagai pramugara tapi tak perform kerja pun ala kadar nak dapat duit je, bukan betul-betul passion nak kerja. Faham tak? Setakat nak dapat gaji je. Tu yang kerja tak menjadi tu. So daripada segi ni Kak Ros akan macam bagi tahu adik-adik Kak Ros macam ni, you should proud of yourself because why? So many, 1,000 people outside there crying for this job. Betul. So that's why you jangan fikir Kak Ros tegur kamu you rasa down. Sebab apa? You are here because you are selected one. They can see, company see there is a little sparkle, little fire inside your heart. You can be a cabin crew. Masuk Kak Ros macam tu. Sebab tu ada orang cakap kat sini, alah ajak jual kopi je, macam cuci tandas je ke apa. Tapi you should proud because why? You wearing cantik-cantik uniform. You kerja cuci toilet kan. That's a good part also being a cabin crew. Dan satu lagi yang orang cakap jual kopi ke apa kan, bukan tu je. Sebab kita di situ kita akan belajar first aid. Semua kita belajar first aid, dan juga macam apa nak cakap, semua kita semua lagi? Kita jadi. Semua kita jadi. Kita jadi polis. Betul. Kita jadi doktor, jadi askar, jadi bomber. Betul. And then you kena tahu semua pasal buat CPR, rate breathing, pulse breathing, semua you kena tahu semua tu kan. Pasal SEP semua, safety, semua you kena tahu, you kena belajar benda tu. It's not easy. Sebab exam tak tahun. Exam, betul. Nak kena lulus. SEP tu? Exam memang kena lulus. Lulus pula berapa je kena salah daripada soalan tu. It's not easy kepada adik-adik yang di luar sana yang cakap hanya buat T tu, bukan macam tu. Sebenarnya masa depan begitu cerah sebenarnya kan. Tapi lah kan nak kongsi pasal orang-orang tanya ni kan. Saya kongsi sikit lah. Kak Ros tahu tak Kak Ros? Ya. Saya punya family sendiri, bukanlah keluarga dekat, keluarga sekeliling. Waktu saya jadi air crew untuk Malaysia Airlines, dia cakap gaji saya tak halal. Oh ya. Okey. Atas yang mana sebab apa? Mara yang tengok tu, aku tahu kau cakap. Kau jangan lari. Kita jumpa nanti kat satu padang. Dia cakap menangis mak aku ni. Arwah mak nangis. Saya rasa tapi tak tahu lah, ingat ke zaman tu je. Sekarang pun orang ada masih lagi. Sebenarnya kau kerja apa pun lah, jadilah Perdana Menteri ke kan, jadilah menteri ke, jadilah cikgu ke. Betul. Semuanya akan ada two side of coin. Tapi kadang-kadang kita pun kena juga. Ini gaji tak halal. Betul. Berapa anak bagi duit?
Tak halal tu. Dah tanya ustaz dah. Mentaliti memang selalu macam tu kan. Baru Kak Ros ingat. Sebab Kak Ros sebenarnya di kampung tu, arwah ayah Kak Ros, Pak Imam tau, imam masjid. Lah. Betul, imam masjid. And then anak you pula pramugari, pakai skirt singkat, lepas tu rambut blond. Tapi ayah Kak Ros ni, walaupun kita kata orang Kelantan, duduk kampung, memang Kak Ros ni orang kampung asalnya, tapi ayah Kak Ros ni, syukur Alhamdulillah, dia memang very sporting, memahami kejayaan anak-anak, tak ada ambil peduli apa orang cakap. Itulah kita kata tak boleh nak fikir sangat apa yang orang cakap kan. Betul. Tekanan memang ada juga kan. Orang duk mengata bukan semua orang suka kejayaan ni, tapi dia orang tak tahu yang benda ni sebenarnya boleh mengubah kehidupan. Tengok baju macam mana, beg apa dia pakai, jam tunjuk sikit. Apa daripada kehidupan Kak Ros sebelum bergelar pramugari dan kehidupan Kak Ros selepas pramugari, selepas menjadi seorang pramugari, mungkin ada some pengalaman-pengalaman yang mengajar yang membuatkan you menjadi lebih baik daripada sebelum ni, ataupun biasa sama saja? Macam bagi hadiah ke mungkin kat grooming ibu you lagi TikTok ke daripada dulu? Ini memang grooming TikTok ni. Kan? Okey, Kak Ros dulu sebelum jadi pramugari sama je Kak Ros ni. Ceria. Ceria. Mesti ceria je, selalu senyum, selalu happy go lucky. Sebab memang dah suka bergaya kan Kak Ros cakap tadi. Daripada kecil lecu, semua orang pakai telinga. Lecu. Lecu masuk Kelantan. Lecu. Memang Kak Ros memang suka bergaya daripada kecil lagi. So kalau daripada kerja insurans tadi, daripada kerja bank dan juga daripada pramugari ni kira macam bonus lagi lah. Sebab bila dia jadi pramugari ni kita belajar macam-macam teknik. Sebab di AirAsia dulu kita ada grooming class. So warna apa sesuai. So kita tahu daripada situlah, lagi bila kita belajar makeup, semua grooming tu lagi enhance our look lah. Daripada dah cantik lagi kita nampak cantik. Macam tu lah kita nak macam tu. So daripada segi pergaulan pula Kak Ros ni memang daripada dulu kira macam berkawan dengan semua orang. Semua dekat AirAsia pun, dekat mana-mana company yang Kak Ros pergi pun berkawan dengan semua orang. Macam tu. So dan juga daripada segi percakapan, daripada segi orang cakap memang banyaklah improvement. Sebab apabila dah kita kerja pramugari ni, kita diajar cara bercakap, cara how to maintain, orang cakap magic words. Excuse me, I'm sorry, thank you. Excuse me, I'm sorry, thank you. That's a magic words that I have to maintain when we work in airline industry. Macam tu. Sebab tu adik-adik Kak Ros selalu pesan, maintain, even though tak kerja dekat airline industry pun, dekat mana saja we have to maintain our magic words. Excuse me, I'm sorry, thank you. Betul. That one is, can you stay humble and then worry, orang cakap save lah your life kalau still maintain macam tu kan. I believe pun timing pun you jaga kan. Timing betul. Macam Abang Zarul cakap, betul timing. Sebab sekarang ni bila Kak Ros kerja airline, memang Kak Ros jaga sangat timing. 3 jam memang kena 3 jam. 1 jam mandi, 1 jam make up, 1 jam rambut, 1 jam keluar daripada rumah, 1 jam reporting dan 1 jam kita take off. Senang kita organize lah. Organize, memang organize, betul. The way you organize your galley macam tu, you organize your maybe your room, maybe your kitchen maybe. Betul. Tapi sekarang ni sebab Kak Ros dah ada maid, jadi malas lah sikit. Terus terang je. Tapi dulu betul Kak Ros manage. Sebab apa yang dia macam, even the toilet kat rumah pun sekarang, kalau kita nak itu tisu pun dia jadi 3 segi. Macam tu. Sebab kita dah terbiasa kan. Macam tu. So itulah kita kata, mungkin tak faham 3 segi macam mana tu kan. 3 segi tu macam mana? Yang toilet roll tu, toilet tu dia jadi muncung tajam tu untuk dia tarik. Selalu stewardess yang buat tu gajen kalau apa, Malaysia Airlines tak kalau galley steward, kalau steward yang jadi stewardess jaga kabin, dia lambat sikit lah nak lipat. Tapi saya pernah buat bentuk kipas. Oh, kau pandai Nanti ajar Kak Ros buat bentuk kipas tu. Bentuk kipas. Tak pandai. Nanti ajar Kak Ros buat bentuk kapal terbang, origami lah kat situ. Aku sebab buat bentuk semua lah. Pulut panggang aku buat, karipap aku buat. Tapi memanglah bagi orang yang baru tengok, yang masa mana tengok Kak Ros memang dah macam ni, sukakan keterampilan. Tapi bagi anda yang rasa macam nak ubah kehidupan ni, banyak belajar, boleh jumpa dengan Kak Ros. Jadi cabin crew ni salah satu jalan dia. Betul. Dan tentu banyak perubahan, betul tak Kak Ros, pada keluarga semua sejak bekerja sebagai pramugari, betul tak? Betul. Dia punya security pekerjaan tu adalah lebih tinggi, pendapatan tu lebih tinggi dengan kelulusan apa? Malas sekolah dia tu. Malas sekolah kita ni. Tapi gaji ribu. Tapi gaji. Sebab tu kita kena apa orang cakap,
pentingnya kalau adik-adik di luar sana, kalau nak dapat, selalu orang cakap pergi mana-mana pun disenangi orang, murah rezeki, dijumpai dengan orang yang baik macam Kak Ros ni, jumpa dengan Abang Zarul lah. Tengok sekarang tiba-tiba jumpa follower pula kat sini. Si ambil video lagi. Terima kasih sayang. So maknanya kita selalu dijumpa dengan orang baik-baik, betul. So sebab tu Kak Ros cakap jangan lupa kepada kedua ibu bapa kita. Walaupun gaji adik memanglah tak cukup nak bayar itu bayar ni, tapi kena ingat RM50 ke RM10 pun bagi kat mak ayah kita. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia selalu kita kata tak adalah perfect kan, tak sempat nak buat yang benda wajib, tapi sebab doa ibu bapa kita tu, sebab tu kita selamat. Ya, dan memang waktu jadi pramugari lebih banyak bagi nilainya daripada bank hari dulu. Betul. Kita bagilah. Memang tiap bulan Kak Ros akan bagi dekat mak ayah kat kampung. Lepas tu boleh bagi souvenir lagi. Betul. Negara mana yang dah pergi? Kak Ros sejak kerja airline ni. Okey, sejak kerja airline Kak Ros dah bawa mak Kak Ros, dia suka pergi Indonesia, Thailand, Singapura. Pergi Thailand ni. Dia suka pergi Bangkok. Masuk golok lah dia suka pergi Bangkok. Dia suka pergi Bangkok, Thailand, Indonesia, Jakarta, Medan, semualah alhamdulillah sempat bawa dia. Itu benefit dari KB Crew kan. Betul. Dan untuk Kak Ros, mana paling jauh sekali pernah pergi kerja dengan low cost company, orang pandang ni kan, tapi sampai mana dah kaki pijak? Okey, Kak Ros lupa nak bagi tahu kan. Okey, Kak Ros sejak Kak Ros kerja dengan Asia ni, Kak Ros berpeluang selain daripada Kak Ros kerja dengan Asia lah, AK. So Kak Ros dapat kerja dekat, lepas tu Kak Ros pergi ke A330, Asia X, dan pada satu masa dulu Asia ada buat A340, dan Kak Ros pun dapat sampai ke Stansted London. Maknanya sepanjang atau A330, T40 itu kapal wide body yang digunakan oleh syarikat Air Asia X, yang bukan kapal yang kecil yang selalu domestik tu, bukan. Asia X ni masih lagi beroperasi, tapi dulu Asia X pergi ke London, Stansted kan? Stansted London, betul. Masa tu tahun bila yang first tu? Okey, dia orang start first flight, kalau tak silap Kak Ros kat sini rasa March 2009. March 2009. Masa tu Kak Ros seronok sangat sebab Kak Ros dipilih dulu untuk buat event pergi ke London Stansted tu. Ada gambar tu? Ada gambar. Nanti bagi kita tunjuk gambar tu. Okey. Best sangat. Teruk lah mu pergi London kau. Best lah. First time sampai London tu. First time sampai London daripada kapal pernah pergi tau. Dari tajuk drama daripada kampung Pek ke London. Betul. Jahat betul. Kampung Pek ke London. Betul. Lepas tu kan dengan buat event orang tangkap gambar macam famous kita ni dah. Duk atas bah 2 tika. Pusing satu kota London ni. Seronok lah. Itu best memory itu lah. First time Cijak waktu tu first time buat event situ tu. Betul. Bangganya. I mean thank you to AirAsia bawa Kak Ros pergi buat event tu. Ramailah kita dia ambil daripada Thailand dan juga Malaysia kru masa tu. Parano kecek. Kita kena confident walaupun kita tak tahu sikit-sikit. Kamu 24 jam dalam baju. Dia bawa kamus je. Dia bawa kamus 24 jam dalam baju. Aduh. Makan gapo dan budu ada ke? Budu tak ada. Kita dah pergi London mestilah. Croissant lah. Jahat kan dia orang ni. Beli gapo paling mahal kali denu tu. Buat klik waktu first time tu. Okey, Kak Ros kan masa tu kan kita bujang. Kita bujang sehingga so duit pun tertelan-telan Leo nak tukar. Masa tu time 7 kot. Time 7 Ya. Macam tu kan. Kak Ros masa tu tukar duit sikit je. Tukar dalam RM2,000 je berapa lah dapat. Tapi sebab masa tu kan kita kan single, tak ada apa-apa. Yang penting dapat juga pergi merasa. Yang penting dapat AirAsia bagi peluang Kak Ros pergi buat event kat sana tu pun alhamdulillah dah syukur dah kan. Kita kata duit tu tak apalah, kita beli souvenir keychain lah. Beli gapo paling mahal? Okey, paling mahal. Rasa baju hak rock. Tak ingat hak rock pun mahal. Mahal dok beli juga. Rasa tak ada lah. Tak ada beli gapo-gapo. Beli keychain je. Ada gambar banyak lah. Keychain je lah. Tapi itu kira memori jugalah. Pak Lon ni tak ada dah. Tak ada dah. Memang setakat ni katanya nak ada belum balik. Tapi balik. belum ada lagi lah, InsyaAllah. Kita Tapi harap saya harap ada balik. Saya harap pun Asia X ada balik. London tu saya akan naik juga satu masa. Okay. Negara kedua pergi lepas London. Negara lepas tu Asia X lah. Lepas tu kan kita biasalah Melbourne yang Kak Ros pergi. Biasa weh. Kita biasalah Melbourne. Kita biasalah. Orang apa kapal pek ni? Kita biasalah kapal pek lah. Kapal pek. Tapi dia biasalah Melbourne. Melbourne. Pas Melbourne
Mana lagi mu? Tak adalah masa tu sekejap je Kak Ros Asia X ni. Yang destinasi masa yang Kak Ros fly masa tu Perth, Melbourne. Rasa tu je lah aku. Apa lagi? Oh, China lah. Banyak destinasi China banyak. China Road dengan India Road. Japan ada. Japan ada. Masa Kak Ros fly tu dia rasa tak beroperasi lagi. Sapporo ada lagi lah. Betul. Tak ada lagi. Tapi London berapa kali buat flight? Banyak kali juga sebab masa tu yang Kak Ros yang Kak Ros buat flight tu masa tu Asia X kan dia ada A330, A340. So dia the roster tu dia combine dengan AK masa tu. So kejap you buat domestik, sekejap you buat X. So dia ada combine masa tu. Masa tu dia tak separate betul lagi. Betul. Dia belum jadi D7 lagi lah. Tapi yang penting Kak Ros sempat juga merasa duduk dekat crew bunk kat bawah tu. Yang bila yang kita buat flight London kan kita ada take over dapat crew rehat. kan 4 jam seorang kat bawah tu. Boleh merasa jugalah duduk kat bawah tu. Duduk dalam. Dan saya nak ambil respon lah. Saya ambil respon. Baru ni mungkin saya baru tahu ataupun memang cerita tu baru. Saya lupa nak tengok tarikh. Adalah pramugara daripada Singapore Airlines. Yang kecewa tidak diluluskan cuti kerana pemergian ibu dia. Tak dapat. Kemudian viral, kemudian dia resign dan sebagainya. Macam ni kita pernah cakap sebelum ni pun. Itu adalah antara pengorbanan sebagai seorang cabin crew kan. Betul. Jadi apa respon Kak Ros pernah ada gagal jumpa siapa-siapa tak dapat kerana kerjaya? Kerana kerjaya atau sesalan-sesalan pengorbanan lah. Dalam kerjaya so far tak ada, alhamdulillah. Sebab apa, Kak Ros pun dekat dengan Kelantan je. So maknanya kita ada diskaun untuk family. So kadang-kadang Kak Ros tak balik Kelantan, mak datang sini. So kita selalu jumpa sebab dekat lah kan. Tapi yang hari tu ingat tak yang masa COVID tu? Okay. Masa tu arwah ayah Kak Ros meninggal masa COVID. Dan Kak Ros memang tak balik lah sebab tu memang tidak diberi travel lah. Betul, di atas sebab COVID ni prosedur dia. So itu je lah. Kalau masa terbang so far sewaktu kerja tu sewaktu kerja tak ada lagi. Tapi apa komen Kak Ros kalau orang cakap yelah tengok yang ni dia dapat jadi sampai pemergian ibu dia pun tak balik, semua patutnya bagi cuti, bagi annual leave. Apa sebenarnya kalau Kak Ros memang betul-betul rasa kita patut jadi pramugari kan? Betul. Sebenarnya apa saja kita kerja dalam pekerjaan kita ni, we have to be prepared all the times. Contoh dia macam ni lah, ibu bapa ke, sahabat handai ke, anyone yang orang kesayangan kita, sebab di atas pekerjaan yang tak boleh dielakkan. Memang tak boleh, sebab kita ni kerja, orang cakap kena because of the timing, because of the pekerjaan. Sebab kapal terbang ni, pekerjaan dia, kalau orang macam, dia tak boleh macam delay because of the timing pekerjaan tu kan. Kalau bukan kita kerja dekat office, kalau kerja dekat office, boleh ambil emergency secepat mungkin. Ini melibatkan orang cakap penumpang-penumpang yang lain untuk menaiki pesawat disebabkan timing lah. Timing. Betul. Pada saya sebenarnya itu satu risiko jugalah. Macam saya masa arwah bapa saya dan mak saya meninggal, dua-dua meninggal waktu saya dalam airline. Arwah bapa saya meninggal sewaktu saya berada di Malaysia, dan saya dah menjaga dia semua jaga apa semua. And then saya cuti waktu dia critical, saya cuti. And then tiba dia dah tapi masih lagi di hospital. Saya pergi kerja sebab dia ada limit. Kita tak boleh nak panjang-panjang sangat cuti. And then saya pergi flight balik, tak ada apa. And then saya ada 1 hari off masa tu. And then saya bersama keluarga. Selepas saya tengok dia semalam, besoknya tu saya dengan isteri pergi ada hal sikit. Dan dia meninggal sewaktu saya berada bersama, maknanya bukan dalam flight saya. Tapi ibarat kata macam orang yang kerja dekat office lah. Macamnya orang kerja kat office lah. And lagi satu, arwah mak saya dia sakit kritikal apa semua, saya ambil annual leave dan saya ambil bukan annual leave, emergency leave. So ambil emergency leave selama beberapa hari. Lepas tu dah masuk hospital, dah keluar hospital, discharge, balik rumah, duduk kat rumah kakak saya dah boleh fly balik. Saya fly balik, and then saya buat London. Balik pada London tu, saya jumpa dia sekejap,
dia mengadu dia sakit belakang, dia nak baring daripada duduk, daripada kursi roda dah baring nak duduk. Saya angkat, masa tu saya memang tak cukup tidur, memang sampai-sampai je letak beg terus pergi dengan London Yelah, apa semua kan. haul. Jumpa mak apa semua, ada sakit nak baring. Lepas baring tu terus dah tak ada. That mean dia macam rezeki macam rezeki jugalah kan. Tak kira you kerja apa sebenarnya, kalau you ada rezeki betul. untuk diberikan keizinan oleh Allah untuk kita bersama, kita sempat. Even abang-abang saya yang bukan tak fly pun, yang kerja bukan airline pun tak dapat Betul. bersama-sama di saat-saat akhir. Betul, harus faham apa yang Abang Zarul kan. So you jangan salahkan pekerjaan. Betul. Jangan salahkan kerjaan ataupun syarikat. Sebab kalau korang tak tahu, tapi kalau saya salah betulkan, yang mana airline ni kalau tambahan untuk Air Asia, dia ada minimum kru dalam kapal terbang tersebut. Betul. Dan kita juga ada kru yang standby. Mesti orang cakap, alah syarikat kenalah prepare kru yang standby, orang ni ada emergency keluar pergi. Kadang-kadang kalau dah 5 orang emergency tak cukup dah yang standby. Betul. Takkan kau nak standby satu kampung? Betul. Tapi saya nak kongsi pengalaman saya tentang yang meninggal ni kan, Kak Ros. Saya pergi flight Karachi. Karachi flight MH. Flight Karachi buat, dan Malaysia Airlines dah salah satunya flight Asia yang masuk Karachi dan patah balik. Kita orang touchdown je dekat Karachi. Stewardess tu dapat panggilan telefon, adik dia meninggal accident. So that means the whole flight patah balik ke dia seorang? Tak ada flight yang patah balik kecuali flight Malaysia Airlines 5 hari selepas tersebut. Damn. So saya nampak lah, saya hadapi trauma dengan dia, nampak trauma dia menangis setiap hari. Kita orang tak boleh tinggalkan dia seorang dalam bilik. Betul. Menunggu, sebab yalah, walaupun mereka bukan beragama Islam, sebab dia berasal daripada Sarawak atau Sabah tak salah saya, dan boleh keep the body itulah, tapi tak boleh tunggu lama lagi. Maksudnya memang tak boleh tunggu dia lah. Betul. Dan kerana kos lagi, dia orang nak tunggu, dia kena bayar kos dan sebagainya. Tapi sebenarnya nak bagi tahu untuk airline ni, sebenarnya walaupun kejadian begitu jadi, daripada IFS, daripada shift, tak henti-henti telefon pejabat. Maksud cuba menguruskan, cari kapal terbang apa yang boleh untuk dia. Masuklah kapal terbang lain, syarikat memang sanggup bayar. Tapi malangnya waktu tu Karachi kan dia ada ketegangan kan. Orang bawa senapang, mata-rata dan sebagainya, tentera. Jadi memang tak ada kapal terbang lain selain daripada Malaysia Airlines itu sendiri untuk keluar ke Kuala Lumpur. Tapi memang saya nampak trauma lah bagi dia, setiap hari menangis sebab tak dapat bersama. Tapi saya percaya dia masih lagi flying. Sekarang ni dia masih lagi flying. Dan itu satu yang tak dapat balik. Saya juga ada cerita yang leading steward 6 hari trip Sabah Sarawak kita pergi buat kan, Sabah Sarawak balik ke KL. Anak dia jugalah, anak dia menghembuskan nafas terakhir. Immediately syarikat bagi dia first flight daripada BKI yang mana yang pergi sampai KL dulu. Janganlah cakap macam syarikat tak bertanggungjawab. Betul. Tak kelebihan jugalah tu dapat balik. Tu dapat balik. Depends on the situation that day. Tapi kan, impak dia pastinya pada passenger jugalah. Betul. Sebab kena tunggu. Tapi kami di Malaysia Airlines, sebab kami lebih minimum crew. Jadi immediately kita akan lantik seorang acting leader. Acting leading lah. Masa tu leading panggil, tu leading keluar, seorang jadi acting leading. Parti lah kan. Leading keluar tu parti. Sebelum tu takziah, terima kasih, dia keluar elok-elok. Berlari leading tu kan, balik rumah. Kan? Antara aku engkau yang dapat. Kau dapat PAI lah. 2 sektor parti. Masuk parti tu bukan apa, kami berseronok lah. Leading tak ada. Leading tu bici. Bici daripada Ekos Endang tadi. Bici pada Ekos Endang. Jadi kami pun dapatlah bersukaria di atas flight. Jadi acting leading. Mu pernah ke jadi acting IFS? Saya pernah jadi acting leading sekali je. Flight mana tu? Domestik je. Apalah ini merasa. Tapi macam siapa-siapa je kena jadi acting. Menggagau cari LS yang saya kenal masa tu. Macam mana? Ni nak isi apa? Report lah apa kan? VR report macam mana? Yang ni captain, ini kau kena ambil sign captain. Yang ni baru dia nak belajar off job
oncop, tutup pintu pukul berapa. Tu semua baru kau tahu banyak kerja leading. Banyak kerja leading rupanya. Baru kita nak respect leading. Tadi saya cakap tadi kan, minimum crew. Asal berapa? 4 orang. 4 minimum kan? Dia 3 boleh kan? 320 4 lah. Tak boleh. Dia kena 4 tak kan? boleh. 3 tak boleh, dia kena 4. Malaysia Airlines kami biasa, I rasa sekarang dia orang fly 4. Sekarang dia fly 4. Satu masa dulu 5, 5 atau 6. Jadi terlebih kru. Jadi terlebih boleh operate lagi lah, walaupun seorang tak ada. Tapi kalau dah minimum sangat-sangat tu, bila jadi emergency, itulah kita mohon penumpang-penumpang faham. Kadang-kadang disebabkan masalah-masalah keluarga kaki tangan pun menyebabkan kelewatan. Betul, menyebabkan kelewatan. Marah. Okey, sebenarnya kita sudah kesuntukan masa. Dan macam saya cakap tadi, kepada anda yang rasa macam tak puas dengan podcast Kak Ros ni, sila komen dekat bawah. Mungkin kita ada second. Apa pula dia dah cakap dia nak datang kali kedua kan? Sebab tu dia tak cakap mana dia kerja. Lagi bagi 2-3 bulan kat dia, kita datang balik. Kita datang balik. Apa dia punya story, kenapa dia berhasil sangat dengan dia punya apa orang kata, pekerjaan terbaru dia. Syarikat terbaru dia. Kalau hari ni dia pakai oren, mungkin waktu itu dia pakai warna apa? Orang boleh teka. Jadi Kak Ros, kalau untuk yang first time tengok Kak Ros kan, tengok macam seronoknya je Kak Ros, nak jadi macam Kak Ros lah. Diorang nak follow kat TikTok kat mana? Ada YouTube ke? YouTube Kak Ros tak ada. Okay, so Kak Ros, siapa pada adik-adik yang nak follow Kak Ros, boleh follow dekat Baby Ros White 6 kali. White 6 kali. So White 6 kali sebab apa dia orang tak jumpa? Itu je lah. Kenapa Kak Ros White 6 kali? Sebab apa Kak Ros hari tu Salsilah dia Kak Ros main tulis je Baby Ros tu. Kebetulan nama tu boleh pula. Alamak, dah boleh, tak apalah Y 6 kali. Sebab nak tulis Baby Y1 tu tak boleh, sebab tak ada. Sebab nak maintain Baby Ros tu. Okay, so itu je. Okay, Baby Ros boleh follow dekat TikTok dan kali. Instagram Baby Ros juga. Y6 kali juga. Y6 kali juga. Dan sama. Satu lagi Kak Ros ada buat brand clothing Kak Ros, Baby Ros Closet. Okay, boleh tengok kat situ. Okay, alright, thank you. Ada peniaga. Okay, Adi tak ada masa sekejap. Apa yang closet, Baby Ros Closet tu apa closet ni? Kalau saya closet lain cerita Kak Ros. Kan in the closet lain maksudnya Kak Ros. Cuba kau bagi tahu yang kau punya closet ni closet macam mana? Okay, Baby Ros Closet ni sebenarnya Kak Ros buat untuk special untuk Baby Ros followers. Sebab bila Kak Ros buat live, Kak Ros pakai apa? Kak Ros nak jadi macam Kak Ros. Kak Ros, baju Kak Ros beli kat mana? Walaupun Kak Ros pakai je lah apa pun, yang tu juga dia nak kan. Eyeshadow apa yang tu juga dia nak. Kak Ros buat bola yoga tu juga yang dia nak. Nescafe apa Kak Ros minum, Nescafe tu juga dia nak sanggup pergi beli. Milo apa semua nak. So, sebab tu Kak Ros create satu Baby Ros Closet ni. Apa yang Kak Ros pakai, Kak Ros makan, Kak Ros buat apa, di situ adik boleh dapatkan. So mungkin kata-kata akhir sebelum kita menutup tirai podcast kita Borak Dalam Geli kali ni. Tak sangka kan nak tutup dah kan? Tak sangka kan? Tak nak cakap boleh tak? Sebab apa? Sambung lagi lah 1 jam. Tak puas. Kenapa tak 6 jam? Okay, alright. Terima kasih. Terlebih dahulu Kak Ros nak ucapkan terima kasih kepada Abang Zarul. Dan juga alamak lupa sikit. Kepada CK sudi menjemput Kak Ros di dalam podcast Borak Dalam Geli. Borak Dalam Geli. Sedap nama dia, podcast Borak Dalam Geli. Jangan guna kaki. Jangan guna kaki, guna tangan. Terima kasih banyak-banyak Abang Zarul, CK menjemput Kak Ros. Dan kepada adik follower Kak Ros, jangan lupa tengok nanti video YouTube kita daripada Abang Zarul dan juga CK, dan keep supporting them. Dan juga terima kasih keep supporting Kak Ros. Terima kasih sentiasa menyokong kerjaya Kak Ros dekat di mana saja Kak Ros berada. Terima kasih banyak-banyak. Okay, saya bagi pihak Borak Dalam Geli juga untuk mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada Kak Ros. Bau budu lah orang ni, bekerja Kelantan lah. Terima kasih banyak lah pasal sama-sama. Orang kata apa? Sudi meluangkan masa di atas walaupun kejadian yang baru-baru ini yang menimpa yang you down apa semua, tapi sanggup juga datang. Terima kasih banyak-banyak. I really appreciate it. Dan saya mendoakan
agar Kak Ros lepas ini terus berjaya, terus sukses dengan terima kasih. Kerjaya barunya. Terima kasih banyak. Selepas ini. Terima kasih. I nak request kat Kak Ros boleh tak? Request I apa? ada harap Kak Ros ingat. Kak Ros bagi landing announcement satu airport KLIA. Okay. Okay, go. Kak Ros. Okey, Kak Ros try. Okay, go. Sat, ni nak menutup lah maksudnya. Landing. Si Ken ni macam-macam, dia minta baik Kak Ros buat cepat dia sebelum dia minta lain-lain pula. Okey. Go. Okey. Okey, macam mana nak cakap lupa sekejap. Bahasa Inggeris ke bahasa boleh berlakon. Boleh berlakon dua-dua tak apa, bahasa Kelantan tak apa. Bahasa Kelantan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak yang dikasihi sekalian, kita baru saja mendarat di lapangan terbang antarabangsa KL Terminal 2. Waktu tempatan sekarang ialah jam 3 petang dan suhu di luar dilaporkan 27 darjah Celsius. Untuk keselamatan anda diminta untuk terus berada di tempat duduk sehingga tanda isyarat pasangkan tali keledar di atas anda dipadamkan dan pesawat ini berhenti dengan sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sila pastikan semua barangan kepunyaan anda telah pun diambil. Sila pastikan telefon bimbit anda hanya boleh digunakan setelah anda berada di dalam bangunan terminal. Sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan semasa ketibaan, silalah berhubung dengan kaki tangan kami. Bagi pihak airline, Kapten CK, pembantu juruterbang Abang Zarul serta anak-anak cabin crew yang bertugas pada pagi ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih penerbangan kami ke destinasi anda. Assalamualaikum dan salam hormat. Walaupun aku jadi pembantu juruterbang. Sebab aku di sini. Lupa macam nama, lupa dah. Thank you so much. Alright, terima kasih semua kerana menonton podcast Borak kali. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Peace yo. Yeay, dapat announcement.